قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-8 surah Al-Maidah, maksud ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman sekalian, kunu qawwamina lillahi, jadilah akan kamu orang-orang yang menegakkan akan kebenaran, lillah, semata-mata kerana Allah, syuhada'a bil qist, kalau sekiranya kamu menjadi saksi maka hendaklah kamu menjadi saksi secara adil, wala yajrimannakum, dan janganlah disebabkan kebencian kamu, syana'anu qaumin, atas sebilangan satu kaum, alla ta'adilu, sehinggalah kamu tidak melakukan keadilan buat mereka. I'dilu bersifat adillah, huwa aqrabu littaqwa, disebabkan keadilan itu menghampirkan akan diri kamu kepada ketakwaan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirun bima ta'malun, disebabkan Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui dengan apa yang telah kamu lakukan. Satu ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seruan kepada orang beriman, di mana di dalam Quranul Karim lebih daripada 80 ayat seruan daripada Allah dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Hanya saja ada satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala seru ya ayyuhallazina amanu pada pertengahan lafaz ayat, itulah tentang selawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi ayat-ayat yang lain dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhallazina amanu. Jadi dalam Quran lebih 80 ayat yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana perintah ini kata ulama-ulama kita hukumnya adalah wajib. Kunu, mana jadilah kamu, mana jadilah kamu orang beriman yang diperintah oleh Allah qawwamina lillahi, yakni sentiasa menegakkan akan kebenaran semata-mata kerana Allah. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah maka kita tetapkan yang sama. Kita tidak selisih dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, begitu juga dengan Rasul. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yaqdi bil haqq, Allah Subhanahu wa taala dialah yang menetapkan akan kebenaran. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', dan orang-orang yang telah menyembah selain pada Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka anggap ada Tuhan lain selain pada Allah, lalu mereka pun kata Tuhan mereka juga boleh buat sesuatu, Tuhan mereka juga menetapkan, Tuhan mereka juga menghukum, sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata tidak ada. Walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai', sedikit ataupun kecil pun tidak ditetapkan oleh berhala-berhala mereka. Oleh kerana itu qawwamina lillahi, yakni kita tegakkan hal-hal yang dikaitkan dengan hal iman, hal amal, amalan salih, begitu juga dengan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala perintah kita untuk melaksanakan keadilan. Allah Subhanahu wa taala perintah kita menghalalkan apa yang telah dihalalkannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat bahawasanya Allah memerintahkan kita dengan perintah wajib qawwamina, yakni dia bangun, dia buat satu kerja agama lillahi, tidak ada lain melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Terisi kerana Allah itu adalah rahmat-Nya, ridha-Nya, tidak ada yang lain lagi. Duduk bangun kita tidak terisi yang lain kerana Allah melainkan rahmat dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syuhada'a bil qist, dan begitu juga di kalangan umat Islam kadang-kadang dia itu diberi amanah, lalu hendaklah dia menunaikannya bil qist, secara adil.
seperti mana di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan mereka diangkat menjadi gubernur, di kalangan mereka menjadi pemimpin di kalangan masyarakat, ada di kalangan mereka untuk memimpin tentera perang. Jadi syuhada bukan sekadar dia menjadi saksi, tapi juga dia adalah seseorang yang dipilih oleh Allah ataupun Rasul untuk memimpin, untuk membimbing. Jadi apabila dia telah dipilih bil qist, laksanakan secara adil. Keadilan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qa'iman bil qist. Jadi para malaikat Allah, orang-orang yang beriman, orang berilmu, dia menegakkan keadilan yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Ar-Rahman juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Maksudnya kembali balik, wallahu yaqdi bil haqq, dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh berpaling, kita tidak boleh keluar ataupun lari daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat seseorang yang mengikut dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ikutlah dia. Tapi bila seseorang itu selisih daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka tinggalkannya. Itu kaedah dalam daripada kita mengikut ataupun tidak. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, juga dibaca ولا يجرمنكم شنآن. Qiraat Imam Sya'bah membaca syan'anu, maknanya janganlah disebabkan peristiwa-peristiwa yang lalu yang menyebabkan adanya rasa dendam kamu, kemarahan kamu atas satu kaum, sehingga kamu tidak melakukan keadilan kepada mereka. Ini adalah dalil di sudut syariah Islam bahwasanya seseorang yang kafir kita juga tidak boleh menganiayanya, menzaliminya, tapi diperintah adalah muamalah samanya secara adil juga. Dan kalau sekiranya dia melakukan kesalahan, maka kita menghukum atas kesalahannya. Kita tidak boleh menghukum lebih disebabkan dia kafir. Lalu disebut juga oleh ulama-ulama kita bahwasanya kekafiran seseorang tidak menghalang untuk kita bersifat adil dengannya. Sebab kalau kita dah tahu dia tu kafir, lalu kita buang keadilan, lalu kita buat apa saja atas dia sebab dia kafir. Gitu. Seperti mana contoh kita pergi ke satu kedai ke pasar raya ke, kita tahu toke dia kafir, lalu kita pun dah tak suka orang kafir, kita pun ambil barang tu. Tak di dalam, ambil yang di luar. Selagi mana tak kena tangkap lah, ambil. Ataupun kita berhutang dengan orang kafir, lepas tu kita tak membayar disebabkan dia kafir. Ataupun kita pinjam barang orang kafir, lalu kita pun tak mau pulangkan. Sebab apa? Sebab dia kafir. Jadi ayat ni lah dalil yang muktamad kata ulama-ulama kita. Kita tidak boleh menzalimi, menganiaya orang-orang kafir, yakni disebabkan kekafirannya juga. Tidak boleh dalam Islam daripada ayat ni. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun diuji oleh Allah, begitu juga para sahabat Rasul. Kadang-kadang kita ditahan untuk memasuki Makkah, paling kurang kita nak buat umrah, kita nak masuk tanah haram pun ditahannya. Lalu apa yang berlaku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bayar dam. Kemudian pulang balik Nabi dengan para sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Lalu pada masa yang lain pula, kadang-kadang kita berkesempatan untuk masuk ke Mekah, lalu kita bertemu orang yang pernah menghalang kita. Lebih-lebih lagi waktu itu kita dah kuat dapat hijrah, Fathul Mekah. Orang kafir tak berani nak halang kita dah. Jadi kita tak boleh ambil kesempatan untuk menghalangi dia juga. Maksudnya seolah-olah bumi Mekah kita punya. Kalau ada orang kafir, kita tangkap ke, kita bunuh ke, kita halau ke, walaupun boleh. Cuma Allah Subhanahu wa taala utus baginda Rasul adalah untuk dakwah, bukan nak tangkap orang bunuh begitu sehingga dia mati mensyirik ke Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Satu hadis lagi, satu riwayat daripada ayat yang telah kita baca tadi. Ada orang daripada Yaman mari bawa barang-barang dagangan dia, bawa macam-macam dia jual. Kemudian pula dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengisytiharkan keislaman. Cuma Rasulullah lihat dia macam tak bersungguh untuk dia Islam. Seolah-olah dia masuk Madinah untuk Islam macam satu kepura-puraan agar barang dia laris. Itulah dia masuk Islam. Tapi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berkata sesuatu yang tidak, maknanya Nabi tidak tenang dengan sifat dia dan juga kelakuan dia. Lalu orang tu pun keluar pada Madinah dan dikatakan balik ke Yaman. Dan dikisahkan juga apabila dia telah balik ke Yaman, dia murtad. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu. Cuma bila saja kita masuk ke Mekah, orang yang murtad ni pun masuk Mekah. Jadi para sahabat dah tengok, dah aim dia lah, kita tak bagi dia masuk ni, kita halau dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ni, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Maknanya kalau dia nak masuk ke masjid, dia nak masuk ke tanah haram, dia nak masuk Mekah, kalau bukan tujuannya adalah untuk keburukan, bukan dia datang nak bunuh kita, kita pun jangan balas dendam lah. Jangan disebabkan dia murtad lalu kita pun nak tangkap dan bunuh dia. Belum lagi. I'dilu, akan tetapi hendaklah kamu melakukan keadilan. Huwa aqrabu littaqwa, itulah yang menghampirkan ketakwaan. Ini menunjukkan bahawasanya jalan taqwa ni ada peringkat-peringkat, sehinggalah peringkatnya aqrabu littaqwa, yakni dengan satu wasilah amalan seseorang itu boleh hampir dengan Allah melalui ketakwaan dia. Sebab ketakwaan ni ada juga termasuk daripada usaha kita, mujahadah kita, wirid kita, hizib yang kita baca, Quran yang kita tilawah, yang kita bacakan, itu menghampirkan juga dengan ketakwaan selain pada iman dan amal salih. Cuma bila Allah Subhanahu wa taala dah limpahkan ma'rifah sehingga kita mudah lebih bertakwa kepada Allah dengan ma'rifah itu, maka lupakan sajalah amalan-amalan itu. Sebab apa yang dicurahkan oleh Allah dia jauh lebih besar daripada apa yang kita usahakan. Wattaqullah, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Maksud takwa, takut pada dia, mengharap pada dia, termasuk juga melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala menyebut wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat, janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman dan juga orang yang melakukan amalan-amalan yang baik. Buat mereka lahum maghfiratun, buat mereka adalah keampunan. Maghfiratun menunjukkan keampunan secara keseluruhan. Wa ajrun azim, dan juga ganjaran yang sungguh agung, yang sungguh besar. Itulah syurga Allah. Ini menunjukkan bahawa tidak ada orang yang berada dalam syurga dalam keadaan masih menanggung dosa. Tidak ada. Mereka semua masuk syurga dalam keadaan bersih dia. Walaupun ada di kalangan mereka itu pernah juga disiksa di dalam neraka, tapi apabila mereka layak juga ke syurga Allah, dimasukkan ke syurga Allah, tidaklah mereka masuk dengan dosa-dosa mereka, melainkan mereka masuk dalam keadaan mereka bersih daripada dosa-dosa. Disebabkan neraka itu adalah tempat untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Ini yang dipegang oleh ulama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi inilah antara fadilat orang yang beriman kepada Allah dan beramal salih. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali bagi orang-orang yang beriman, orang yang beramal salih, pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengalir dia berpanjang-panjangan, tak berhenti, sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah, mengalirnya kan pahala-pahalanya. Bila dia berada dalam barzah, pahalanya berjalan. Bila dibangkitkan, pahalanya berjalan. Bila dia dihisab, pahalanya berjalan, sehingga dia menemui Allah, sehingga Allah masukkan dia ke dalam syurga, pahala semua berjalan. Dia akan hidup
bersama Allah melalui ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tanda janji Allah. Dia nak memperlihatkan, dia nak menzahirkan ganjaran-ganjaran yang telah dijanjikannya atau amalan-amalan yang telah dilakukan oleh hamba-hambanya. Seterusnya ayat yang ke-10, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والذين كفروا, dan orang-orang yang kafir, wa kadzdzabu bi ayatina, dan juga mendustakan akan ayat-ayat kami. Disebut oleh ulama tafsir, ayat-ayat kami ini ada 3 maksud. Yang pertama tentang kekuasaan Allah, makna cerita tentang zat Allah, sifat-sifat dia. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala yuhyi wa yumit, dia menghidupkan, dia mematikan. Akan tetapi ada manusia yang mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala itu, dia menghidupkan setelah dia mematikan. Ada juga yang mengingkari adanya mahsyar, adanya hisab, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wallahu sari'ul hisab, innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menghisab, maka segera cepat. Di sudut bahasa maksud segera menghisab, sehingga akal manusia tidak boleh nak membilang, nak mengira jarak masanya itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia sebut tentang orang yang beriman, beramal soleh, buat mereka adalah keampunan dan juga syurga. Wa ajrun azim adalah syurga. Ayat seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dan ada pun bagi orang-orang yang kafir, maksud orang yang mengingkari. Yang pertama tentulah berkaitan akidah, i'tiqad dan aqaid, yakni tentang Allah dia saja Tuhan, dia yang menciptakan, dia yang menjadikan, dia yang menggerakkan, dia yang mentadbir, dan segala-galanya semua adalah milik Allah. Dia mempunyai sifat qudrah dan juga iradah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki adalah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki tidak adalah. Bahkan semua makhluk ini berjalan hidup dia di bawah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana dalam iradah Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sifat ilmu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan, menetapkan perjalanan alam ini. Jadi makhluk seluruh yang berada di atas alam, di dalamnya, di mana-mana sahaja, semuanya berjalan atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang disebut oleh Allah bi ayatina tadi? Yang pertama adalah orang-orang yang mengingkari, yang mendustakan, yang menolak tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni sifat-sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua yang dikaitkan bi ayatina adalah apa yang diperlihatkan oleh Allah, yang mana mempunyai hujjah dan dalil dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa anzala minas sama'i ma'an, dan telah diturunkan daripada langit itu akan air, maksudnya air hujan. Jadi ayat Quran menyebut bahawasanya Allah yang menurunkan akan air hujan. Lalu dua mata manusia pun melihat, tapi dia mendustakan. Bukan Tuhan yang bernama Allah yang menurunkan hujan, Tuhan hujan nama dia, bukan Allah. Begitu. Ini Tuhan matahari, ini Tuhan bulan, kalau turun hujan, ini Tuhan hujan, ini Tuhan laut, ini Tuhan sungai. Gitu. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah orang yang mengkufuri, orang yang mendolak, orang yang mendustakan bi ayatina adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah mukjizat. Sebab Nabi Musa alaihi wasallam sewaktu dia berdakwah kepada Firaun, Haman, Qarun, kitab Taurat belum turun lagi. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab.
Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan juga bukti-bukti yang jelas. Mana mukjizat, ada 9 mukjizat besar. Kepada siapa? Firaun, Haman, Qarun. Tapi 3 mereka ni sebab apa? Faqalu sahirun kadzdzab. Musa ini handal sihirnya. Ini sebuah sihir saja. Tongkat jadi ular tu sihir saja. Dan dia juga seorang pendusta. Kata Qarun, kata Haman, kata Firaun. Jadi begitulah juga dalam ayat ni, orang yang mengingkari, menolak apa yang telah diperlihatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dia mengingkarinya. Maksudnya adalah berkaitan mukjizat Rasul. Bahkan dicerita oleh Allah dalam Quran tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi dia membelah bulan, terbelah dua dia. Cerita dalam ayat Quran. Lalu apa yang mereka kata? Mereka katanya sihir, sihir yang besar. Sihir siapa? Sihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tu kita kena ingat. Bila dalam Quran Allah sebut bi ayatina, ada 3 tadi. Kekuasaan kami maksud kekuasaan Allah, ayat-ayat kami kitabullah sebagai hujjah, dan yang 3 diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Ulaika ashabul jahim. Mereka itulah ashabul jahim, yakni penduduk-penduduk neraka Jahannam. Ashab adalah menunjukkan kepada orang yang hampir dan bersahabat qarib. Seperti mana sahabat yang mana dia duduk sama-sama dengan dia, duduk bangun kekadang dengan dia, kawan rapat dengan dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu orang kafir ni yang berdusta ke Allah, berdusta ke Islam, tak mau beriman, sahabat yang hampir dengan dia adalah api itu sendiri, iaitu api neraka Jahannam. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala mengulang lagi kalimah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah ini 1, 2, 3. Ini ya ayyuhalladzina amanu yang kelima dah. Dalam surah Al-Maidah dah yang kelima dah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang beriman, ingatlah ataupun sentiasalah kamu mengingati. Dan kalimah idh di sini dah menunjukkan pada dia maudhiyah yang lepas, zoroh makan, maknanya zoroh zaman, maknanya menunjukkan dah maudhiyah dah lepas. Jadi ini menunjukkan bahawasanya bila seseorang itu mengingat nikmat yang telah diberi oleh Allah, lalu alhamdulillah. Apabila seseorang itu telah ingatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kembalilah mentaati perintah-perintah Allah. Sebab dia begini, nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya bersifat agung. Agung ni makna besar, sebab yang berinya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana kita bernyawa, seperti mana dengan kesihatan tubuh kita, akal kita yang berfungsi baik, waras, boleh fikir, boleh mengenal, boleh menafsir, boleh menakwil, macam-macam lagi. Itu satu nikmat yang sungguh besar, sehingga boleh mengetahui, sehingga boleh membezakan, bukan sekadar tahu, boleh membezakan hak batil, betul salah, ini halal, ini haram, ini manfaat, ini mudarat. Barang siapa Allah kurniakan akal begitu, itu sebesar-besar nikmat yang Allah beri atas dunia. Lebih-lebih lagi nikmat sehinggalah Tuhannya Allah, dia takkan sembah melainkan hanya Allah, sebab Allah sajalah Tuhan. Itu satu nikmat yang besar. Nikmat iman, nikmat Islam, termasuklah nikmat ihsan. Begitu. Kita merasai Allah melihat kita, apa yang kita sebut dalam hati kita pun dia tahu, kita rasa, sehingga kita pun rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Lalu Allah kata kenang-kenanglah, ingat-ingatlah nikmat yang telah diberi kepada kamu dengan cara mentaati perintah Allah. Itu yang telah disebut oleh Abdullah bin Abbas. Salah satu tanda cara kita bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala beri adalah taat. Dia kata, bukan sekadar di lidah alhamdulillah. Walaupun begitu kita kena sebut alhamdulillah untuk membezakan diri kita dengan orang yang lalai dari mengucapkan, menyebut alhamdulillah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita masa, tempoh waktu,
dan nikmat pun diberi dalam. Seperti mana contoh, salah satu syarat sah solat adalah mestilah dia waras, tahu makna dah masuk waktu, tahu keadaan solat tu lah. Jadi wajiblah atas dia. Itu satu nikmat yang agung tu, nikmat yang besar. Apabila dia laksanakan solat pada waktunya, tak tahu berapa besar pahala yang diberi oleh Allah. Cuma kalau sekiranya pada waktu itu dia lalai, dia sengaja meninggalkan solatnya, juga dosanya terlalu besar di sisi Allah. Seperti mana sebagai ulama akidah kita meletakkan ranking kedua, antara dosa besar yang berada ranking kedua adalah meninggalkan solat. Maksudnya sengajalah. Yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Tapi ulama yang pertama tidak dikhilafkan oleh ulama, dia ijma' syirik kepada Allah lah. Yang dua tiga ni khilaf. Ada ulama kata membunuh sengajalah, ada ulama kata solat, ada ulama kata derhaka ibu bapa. Walaupun begitu kata ulama, dia tidak mustahil semua duduk atas lah gitu. Meninggalkan hal-hal yang difardukan oleh Allah yang wajib, seperti mana juga meninggalkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan, sengaja meninggalkannya tanpa uzur ke, sakit ke, ataupun musafir, ataupun syarat-syarat yang menyebabkan dia boleh buka puasa ke. Gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat masa, nikmat umur, nikmat usia, nikmat dengan kita boleh menyawa dia, ada satu nikmat yang besar. Lalu setiap waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala perintah untuk kita masuk dan menghadap Allah. Namanya adalah solat. Lalu kita apabila solat, sungguh besar ganjaran yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab 5 waktu yang pusing siang malam ni kita melaksanakannya, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang mana 5 kali waktu itu dia pusing, dia tak masuk menghadap Allah. Kita tidak tahu kabura maqatan indallah, berapa besarnya kebencian Allah Subhanahu Wa Taala itu. Atau orang kafir itu memang Allah benci lah. Innal ladzina kafaru yunadaw lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ila al-iman fatakfurun. Orang kafir di atas dunia dia tak pernah benci diri dia, sebab bagi dia apa dia buat betul. Tapi di akhirat dia benci pula balik diri dia. Mengapa aku buat begini-gini atas dunia dulu? Mengapa saja aku tak mengikut seruan? Sesungguhnya orang-orang kafir yunadaw lamaqtullahi, Allah Subhanahu Wa Taala, mereka adalah orang-orang yang diseru. Walaupun begitu, nasi dalam jadi bubur. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang apabila ataupun suatu mereka hidup di atas dunia dulu, mereka berpaling daripada Islam dan juga iman. Lalu bila mereka berada di akhirat, lalu kebencian dengan satu kebencian yang besar. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala jawab balik atas mereka, kebencian Allah atas mereka jauh lebih besar daripada mereka membenci atas diri mereka sendiri. Id tud'auna ila al-imani fatakfurun. Ketika mana mereka itu diseru kepada iman tapi mereka memungkirinya, menolaknya, mendustakannya, seperti mana ayat atas tadi, ashabul jahim tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita beza duduk bangun kita, zahir batin kita seperti mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Idh hamma qaumun ay yabsutu ilaykum aydiyahum fakaffa aydiyahum ankum. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala berilah contoh antara nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada baginda Rasul, begitu juga sebahagian para sahabat. Sebab ada dikaitkan dengan ayat ini, dikaitkan juga dengan apa yang berlaku atas Rasulullah dan juga sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idh hamma qaumun, hamma ni adalah satu tindakan yang buruk sampai peringkat mahu membunuh. Qaumun, satu kaum, maknanya pengkhususan satu kaum. Kalau dah dikaitkan mereka hamman qaumun, menunjukkan bahawasanya mereka bukan satu kaum yang telah Islam. Jadi Islam adalah kafir lah, maknanya lawan pada Islam ini adalah orang kafir. Ayyabsutu ilaikum, ketika mana mereka itu memanjangkan tangan mereka, maksudnya mereka nak membuat sesuatu melalui tangan dia. Ilaikum aydiyahum, tangan mereka terhadap kamu ya Muhammad.
ataupun termasuklah para sahabat Rasul. Fakaffa, lalu dihalang, ditahan, aydiyahum, akan tangan-tangan mereka, ankum, daripada melakukan keburukan atas kamu, kata Rasulullah dan juga para sahabat. Jadi kita tidak akan tahu, melainkan kena ambil contoh daripada riwayat-riwayat yang disebut oleh ulama-ulama tafsir berkaitan dengan ayat ini. Jadi Rasulullah SAW menghadapi beberapa peperangan bersama para sahabat Rasul radhiyallahu anhum. Cuma diceritakan oleh beberapa sahabat Rasul dalam satu medan peperangan Ghazwah. Ghazwah itu adalah peperangan seperti mana yang disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Begitu juga riwayat Imam Ahmad, walaupun ada matan yang berbeza. Ni ambil dulu dalam Sahih Bukhari. Jadi dia kata apa? Lalu bila kami sampai ke satu tempat, lalu kami carilah pohon-pohon yang mana kami boleh duduk bawah pohon tu, maknanya sebagai tempat untuk istirahat. Kalau sekiranya panas, mungkin tempat itu agak sejuk. Lalu kami pun dapatkan sebatang pohon untuk Rasulullah, yang mana Rasulullah pun boleh beristirahat di situ. Lalu kami pun mencarilah pohon-pohon yang lain. Lalu Rasulullah SAW pun menggantungkanlah akan pedangnya di pohon itu. Nabi pun duduk berehat. Rupa-rupanya ada mata-mata yang melihat, bukan mata orang Islam. Hamma qaumun, jadi adalah daripada orang-orang kafir. Di mana orang kafir Mekah ini, dia dah merupakan ada dua golongan besar yang mereka mahu membunuh Rasulullah dan juga para sahabat, masuk memerangi habis-habisan. Lalu di kalangan mereka ada yang tak tahu bagaimana dia boleh sampai ke tempat Rasulullah SAW, dan disebutkan dia adalah daripada orang Arab Badui. Kemungkinan dia tahu selok belok di kawasan situ, padang pasir gini, dia boleh menyorok sana menyorok sini. Lalu dia pergi terus ke baginda Rasulullah SAW. Dalam Sahih Bukhari disebut, lalu orang ini mengambil pedang Rasulullah, dia bawa keluar pedang Rasul daripada sarungnya, lalu dia menghunus pedang itu pada baginda Rasul, tetapi tidaklah terus ditikam Rasulullah SAW. Nabi istirahat, mungkin berbaring ataupun bersandarkan di pohon itu. Lepas tu Rasulullah terjaga, tengok mata pedang dah dihunus. Maknanya mungkin di dada Rasul, di leher Rasul, atau dia tunjuk begini atas Rasul. Sebab dalam hadis sahih Nabi SAW sebut, barang siapa yang menghunus akan pedangnya, makna mata pedang dituju itu pada saudaranya, maka dia bukan golongan kami. Jadi maksud bahasa tu, dia telah menghunus pedang kepada Rasulullah, yakni mata pedang itu boleh pergi pada leher Rasul ataupun dada Rasulullah SAW. Nabi pun terjaga, tengok orang tu, dia bukan sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi pun takkan buat gitu. Lalu dia tanya Rasul, siapa yang boleh menyelamatkan kau daripada aku? Man yamna'uka minni, dia kata, siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku? Maknanya kalau sekiranya ditikam Rasul boleh saja. Cuma dia tanya, siapa yang boleh selamatkan kau daripada aku ni, nak menikam kau ni? Lalu Rasulullah pun jawab, Allah. Satu riwayat yang lain, dia tanya dulu, akhafuni, adakah kau takut aku? Atakhafuni, apakah kau takut dengan aku? Nabi pun tengok mata pedang kat sini lah. Nabi kata, la, aku tak takut. Faman yamna'uka minni, siapa yang boleh menghalangimu? Menghalangi maknanya yang selamatkan Rasul semua, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Lalu Rasulullah SAW sebut Allah. Hadis Sahih Muslim menyebut dua kali, sebab dia pun tanya kali kedua, Nabi pun jawab Allah. Satu riwayat hadis yang sahih lain disebut 3 kali. Lalu Nabi pun jawab, yamna'uni minka, mana Allah tadi. Allah sebut dulu lafaz Allah, mana Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menyelamatkan aku daripada kamu. Bila Nabi sebut Allah tadi, lalu terjatuhlah akan pedangnya. Tapi ini riwayat Imam Ahmad. Riwayat pada Imam Al-Bukhari, pedang tadi dia pergi sarung balik. Lepas tu terduduk, lemah dia, tak boleh buat apa. Satu riwayat begitu. Itu riwayat Bukhari dan juga Muslim. Cuma riwayat Imam Ahmad,
pedang itu terjatuh pada tangan dia. Satu riwayat yang lain disebutkan Rasulullah pun ambil, lepas tu Nabi pegang pedang dia, tapi Nabi tak hunus, Nabi pegang je. Siapa yang sudah selamatkan kau pula? Banyak riwayat sebenarnya. Jadi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dia kata dia pun sarungkan balik, lepas tu dia pun terduduk dia, tak boleh pergi mana, tak boleh buat apa. Lalu sahabat Rasulullah pun tengok, mari tengok. Lepas tu sahabat tanya, ya Rasul, siapa dia? Aku pun tidak tahu. Nabi ceritalah apa yang berlaku. Nabi kata, aku katalah bahawasanya Allah yang akan melindungi aku, selamatkan aku daripada kamu. Lepas tu jatuh pedang. Satu riwayat, lepas tu dia sarungkan pedangku balik. Nabi cerita apa yang berlaku. Cuma Rasulullah tak buat apa-apa. Ini satu riwayat. Satu riwayat yang lain, bila saja dia berdiri menghunus pedang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nampak para sahabat. Sahabat pun bangun nak pergi kepada dia, seolah-olah nak takutkan dia, nak gertak dia. Semua pedang ada dekat pinggang tu nak ditarik keluar, dia pun takut, dia pun sarung balik. Jadi apa yang saya cerita banyak riwayatnya. Cuma riwayat daripada Imam Ibn Abi Hatim Al-Hakim, dapat riwayat yang lain disebutkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengislamkan dia. Cuma setelah Islam dia tidak berduduk bersama Rasulullah dan para sahabat, melainkan dia balik. Cuma dia berjanji, dia kata aku tidak akan berkomplot ataupun nak bergabung, nak berperang dengan dua kaum tadi untuk berperang memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ayat dia, salah satu contohlah. Ayyabsutu ilaikum aydiyahum, maknanya dia nak menghunus pakai pedang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakaffa, lalu tertahan, dia tak boleh nak buat apa. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah Rasulullah, para sahabat. Kalau kita secara umum lah, ini ceritanya secara khusus yang berlaku atas Rasul, akan tapi lafaznya menjadi umum balik. Alhamdulillah Allah selamatkan kita daripada sekian. Satu riwayat. Riwayat yang lain pula bahawasanya waktu itu di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nak bertemu beberapa orang besar Yahudi ni. Rasulullah pun bawa sekali Abu Bakar, Uthman, Ali dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah pergilah masuk ke kampungan dia. Kat situ ada beberapa orang besar Yahudi lah, ketua-ketua, pemimpin-pemimpin dia. Rupa-rupanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai, mereka layan balik, mereka layan secara layanan yang sungguh baik. Ya Muhammad, wahai, duduk dulu, kami nak menghidangkan makanan. Ialah Rasulullah, Abu Bakar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, 5 orang sahabat. Yahudi ni dah mula berkumpul, ramai orang. Sebab apa? Sebab antara asyraf kat situ, antara ketua Yahudi itu, dia kata hari ni Muhammad takkan balik lah, dia akan mati di tangan kita. Jadi pergi ambil batu-batu yang kita nak bunuh Muhammad dan sahabatnya. Lalu kata ulama bahawasanya mereka cari satu batu-batu yang jenis berat-berat ni, tapi saiz dia macam satu tapak tangan ataupun macam lesung batu lah. Dia nak baling pada Rasulullah dan juga para sahabat Rasul dengan niat untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat Nabi yang hadir bersama Rasulullah tu. Lalu dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, batu yang mereka nak ambil kutip nak baling Rasul semua tak terangkat. Tu yang disebut oleh Allah, fakaffa, lalu ditahan. Nyata kuasa Allah. Turun malaikat Jibril, ya Muhammad, bangunlah, pergilah daripada tempat ni. Gitu jahatnya orang-orang Yahudi pada ketika itu. Lalu Allah fakaffa aydiyahum ankum, mana Allah Subhanahu Wa Taala menahan tangan-tangan mereka sehingga batu tu adalah makhluk Allah. Tangan ni pun makhluk, dia punya juga tangan. Cukup bagi Allah dia menahannya. Lalu orang ni pun tak boleh nak angkat. Bila tak boleh nak angkat, Rasulullah pun diperintah Jibril, bangun Muhammad, pergilah, Allah selamatkan kau dan juga para sahabat. Para sahabat kau ya Muhammad, bangun dan pergilah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Diulang oleh Allah, tak orang beriman bertakwa. Itulah seperti mana kata ulama, takwa ini pun mempunyai peringkat-peringkatnya melalui iman, amalan soleh, dan juga wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah orang-orang beriman itu bertawakal.
Sebab bila kita dah pegang satu janji kita dengan Allah, bahwasanya Allah lah tempat kita menyerah dan bertawakal, maka dia akan menjadi permulaan dan juga akhir, sehingga kita tidak ta'aluk, bergantung kita kepada makhluk lagi, walaupun dia datang nak membantu. Dia begitu. Ini adalah tawakal yang tertinggi sekali. Seperti manalah baginda Rasul, seperti mana Nabi Ibrahim yang cerita dalam Quran, seperti mana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa apabila dia lapar, dia terus minta ke Allah, dia tak pernah minta dengan orang. Nabi Ibrahim pun begitu juga, sehinggalah diceritakan dalam Quran yang ditafsirkan oleh ulama-ulama, Nabi Ibrahim alaihissalam ditangkap, lalu Namruz yang memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibakar. Bukan satu api yang kecil, api yang besar. Api itu memang menyala membakar Nabi Ibrahim, cuma diri Nabi Ibrahim tak terbakar. Baradan wassalaman, api itu jadi sejuk dan juga selamat untuk Nabi Ibrahim. Tapi pakaian yang dipakai oleh Nabi Ibrahim terbakar. Lalu turun Jibril alaihissalam bawa kain daripada syurga, diberi kepada Nabi Ibrahim. Itulah kain yang mana diwarisi oleh Nabi Yaqub, turunan Nabi Ibrahim, kepada anaknya Nabi Ishaq, kemudian Nabi Yaqub sampai ke Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kain yang sama mewarisi antara mereka. Semua Nabi, semua adalah Rasul. Lalu Nabi Ibrahim, hasbuyallah wa ni'mal wakil. Satu lafaz hadis. Ataupun lafaz tawakal kepada Allah lah. Maknanya lafaz-lafaz yang mana menunjukkan bahawasanya hasbi Allah ataupun hasbunallah, cukuplah Allah, cukuplah bagi Allah untukku, tempat aku bergantung, mana bertawakal. Lalu Nabi Ibrahim didatangi oleh para malaikat yang nak membantu. Malaikat ditiup fuh sekali, padam. Diceritakan oleh ulama-ulama tafsir bahawasanya ada juga haiwan-haiwan yang datang, mereka pun berusaha untuk meniupnya, meletakkan akan sedikit pada air di mulutnya lalu meniupnya, berusaha juga untuk membantu Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tak bergantung dengan pertolongan itu. Marilah seorang demi seorang para malaikat nak tolong Nabi Ibrahim, tetap juga Nabi Ibrahim kata, aku hanya bergantung pada Allah. Itulah tawakal permulaan dan akhir Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti mana di kalangan kita, bila seseorang nak bertawakal kepada Allah, satu kes berlaku, hendaklah dia bertawakal juga kepada Allah, cuma dengan cara yang kena balik dengan konsep dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan permulaan dia bertawakal kepada Allah, tapi akhirnya dia terus kembali tawakal dia kepada makhluk, ta'alluq, dia bergantung balik pada makhluk, dia meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana apa pendapat Cik Sing, saya bertawakal kepada Allah. Waktu mari polis tangkap penjahat tu, masukkan dia dalam penjara. Itu bukan tawakal. Seseorang yang telah bertawakal kepada Allah, dia serahkan Allah, dia tak akan perintah apa-apa dan dia tidak menghukum. Seperti mana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, cerita orang yang nak bunuh Rasulullah, termasuklah kaum Yahudi yang nak membunuh Rasulullah, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang Rasulullah perintah tangkap dan kita bunuh dia. Nabi tak menghukum. Nabi tak menghukum. Sebab benarnya tawakal Rasulullah, Nabi SAW serah diri kepada Allah. Seperti mana Rasulullah disihir, lalu Nabi SAW gantunglah dia kepada Allah. Dialah Allah yang uji Nabi sakit, dialah Allah yang akan sembuhkan Nabi. Nabi bertawakal kepada Allah. Lalu apabila Rasulullah SAW mengetahui siapa yang menyihir Nabi, Aisyah pun kata, ya Rasulullah, mengapa tidak dihukum orang yang menyihirmu? Lalu apa jawab Rasul? Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan aku. Sebenarnya Nabi SAW dia ada janji dengan tawakal, ta'alluq dia dengan bergantung diri dengan Allah. Cukup memadai Allah Subhanahu Wa Taala dah sembuhkan aku dah tak nampak, dah tak lihat siapa dah, tak menghukum dah. Lalu kalau kita nak, saya serahkan kes ni kepada polis, lepas tu saya tawakal kepada Allah, boleh juga. Cuma kalau sekiranya saya bertawakal kepada Allah, esok lusa dengar dah pencuri itu kena tangkap, dakwa dia, itu bukan tawakal sebenarnya.
Itu ada konsep dia. Bergantung pada makhluk. Cuma bila dah sampai satu jawapan, dia tawakal dengan Allah. Dia tak nak berurusan dengan perkara tu. Kalau ada hukum-hukum berkaitan kenegaraan, kerajaan, silakan. Cuma kalau dah dia bergantung semata-mata kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka terus bertawakal kepada Allah. Dia tak bergantung dengan siapa dah, walaupun orang datang dan membantu, sebab dia dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun datang yang seseorang yang membantunya, tidaklah dia tidak menerima ataupun mengharamkan dirinya daripada mendapat bantuannya. Tidak. Cuma berkaitan ta'aluk dan tawakalnya itu dah tak seperti mana tawakalnya, ta'aluknya para Nabi Rasul. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak angkat derajat dia, tak seperti mana derajat orang yang tawakal secara keseluruhan itu. Begitu. Seperti mana contoh kita berada atas kapal terbang, ta'aluk. Kita bergantung kat pilot ke kita bergantung ke Allah Subhanahu Wa Taala? Ada orang dia bergantung kat pilot lah, pandu betul-betul lah, dia pun tak mau jatuh juga, dia pun akan pandu elok-elok. Begitu. Cuma yang kita belajar, kita tidak boleh bergantung 100% pada tangan dia, kemahiran dia, ilmu dia. Tak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia sendiri pun akan bertawakal dengan Allah walaupun orang bergantung pula dengan dia. Begitu. Itulah konsep tawakal yang disebut oleh Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya bagi orang yang beriman saja yang bersungguh-sungguh mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tidak sebut manusia secara umum, tapi Allah sebut manusia yang khusus adalah orang yang beriman saja. Seperti mana yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar orang beriman sentiasa mengingati akan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang zahir dan juga yang batin. Sebab ada nikmat yang besar, ada nikmat yang kecil. Ada nikmat yang nampak, ada nikmat tak nampak, ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Itu pasal setiap mereka, setiap manusia yang salah gunakan nikmat tadi, dosa pun jadi yang besar, yang kecil, yang zahir, yang batin, yang nampak tak nampak juga. Seperti mana tinggal solat ni dosanya besar, disebabkan Allah bagi nikmat pun besar. Jadi bila dia tinggal, dosanya pun besar. Kalau berkaitan nikmat-nikmat kecil, cuma dia pun lupa untuk bersyukur atas nikmat yang kecil, sebagai ulama kata dia akan nanggung juga dosa, cuma dosanya kecil. Begitu. Salah satunya sebahagian ulama ada berpendapat, kalau kita sendiri dah makan, kita pun dah minum, lalu kita pun meninggalkan, alhamdulillah, itu satu kufur nikmat. Tapi nikmat tu yang kita kufur bukan besar, kecil. Kenapa? Sebab kita tak beza dengan orang yang memang tak sebut. Tu yang Allah Subhanahu Wa Taala tak mau. Sebab Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dah ada dalil. Maknanya kita kena berbeza dengan orang yang memang lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah dah bagi nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat faham, lalu kita pun meninggalkan, alhamdulillah setelah makan, alhamdulillah setelah pakai baju, macam-macam lagi, bahkan keluar tandas pun alhamdulillah juga. Gitu. Banyaklah alhamdulillah yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau sekiranya kita meninggalkannya, ada ulama kata dosa, cuma dosa kecil. Lalu bagaimana nak menghapuskan dosa kecil? Kembali balik kafarahnya dengan alhamdulillah. Seperti mana contoh orang makan tanpa bismillah, itu adalah dosa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar, sebutlah bismillahi awwalahu wa akhirahu, satu lafaz gitu disebut. Wa alihi wa akhirihi pun disebut gitu. Cuma mengapa sebagai ulama kata satu dosa, cuma dosanya tidak besar, dosanya kecil. Mengapa? Sebab nak membezakan diri kita dengan orang yang memang alpa, yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih orang yang kufur kepada Allah lagi dia tak sebut ni semua. Lalu bila kita tak sebut tu, yang kita pun dah sama waktu dengan dia tak sebut, kita pun sama juga waktu tu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri faham pada kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.